Kerana Ustaz Salman Ali ada mendakwa bahawasanya Asy'ariyah itu melarang orang awam daripada berkata Allah sedang mendengar dan melihat makhluk sekarang ini, makhluk sedang berdoa ke apa semua. Ini kerana menatijahkan berlaku perkara baru pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya masuk membentang, pertama sekalinya terlebih dahulu saya ingin mengimbau kembali latar belakang yang terjadinya perbincangan kita pada pagi ini. Itu kerana Ustaz Salman Ali ada mendakwa bahawasanya Asy'ariyah itu melarang orang awam daripada berkata Allah sedang mendengar dan melihat makhluk sekarang ini, makhluk sedang berdoa ke apa semua. Ini kerana menatijahkan berlaku perkara baru pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bercanggah dengan kaedah Asy'ariyah sendiri yang menyebut ma la yakhlu 'anil hawadits fa huwa hadisun. Maka natijah daripada kenyataan Ustaz Salman ni, satu, bagi saya membuat fitnah kepada Asy'ariyah. Yang kedua, Asy'ariyah menafikan perkara yang diijma' oleh ulama, iaitu mendengar dan melihat. Implikasinya, kesannya boleh membawa kepada kekufuran. Kerana menafikan perkara yang diijma' ni boleh membawa kepada kekufuran. Kalau menafikan pendengaran dan penglihatan, itu tidak membawa kepada kekufuran. Yang ketiga, membawa gambaran kepada orang awam bahawasanya mazhab Asy'ariyah menyusahkan dan memberi gambaran mazhab Asy'ariyah itu tidak sesuai untuk orang awam. Kerana itu saya hadir pada pagi ini sebagai pendefend atau mempertahankanlah kalau Ustaz Salman Ali memberi rujukan bukti pada awal-awal itu bahawasanya betul ada ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam, pasti tidak akan berlakulah diskusi pada pagi ini. Jika mazhab Asy'ariyah tidak berpendapat seperti itu, adakah Ustaz Salman sanggup tarik balik dari fitnah dan memohon maaf? Saya telah sebutkan ke semua implikasi ulama Asy'ariyah mengikut bukti ulama yang melarang tadi, Asy'ariyah yang melarang orang, jangan cakap seperti itu. Saya sebut ucapan itu dalam erti kata menggambarkan pemikiran. Itu bermakna Ustaz Salman mengilzamkan kefahaman Ustaz Salman sendiri apabila membaca kitab-kitab Asy'ariyah tanpa berguru. Okey. Baik, soalan seterusnya, adakah manhaj Asy'ariyah benar atau sesat? Benar atau sesat? Asy'ariyah adalah sebahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Benar atau sesat? Soalan saya. Ada bab yang bersamaan dengan salaf. Tak, benar atau sesat? Ada bab. Ada. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalah. Benar atau sesat? Benar. Alhamdulillah, selesai. Nah, kemudian soalan yang seterusnya, bagi okay, kalau benar, cukuplah, nanti insya-Allah Ustaz Salman boleh jadi mufti wilayah insya-Allah. Baik. Bila saya kata Asy'ariyah tadi sesat ataupun tidak, okey, ini pandangan, saya fikir pandangan saya jelas dalam bab ni. Secara umum, Asy'ariyah tidak sesat. Asy'ariyah, Maturidiyah, Salaf di bawah payung Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun ada fatwa negeri yang mengeluarkan Salafi daripada Ahlussunnah wal Jamaah, terpulanglah pada mereka, tapi pada saya dia termasuk di bawah payung Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu pegangan rasmi di Perlis. Tapi dalam masa yang sama, pandangan-pandangan yang tidak sama dengan apa yang dipegang oleh salaf, maka kita kata pandangan-pandangan ini salahlah. Menggunakan kaedah istihalah hulul hawadith untuk menafikan berbagai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata ini salah. Bercanggah dengan zahir yang datang daripada Al-Quran. Sebab tu jawapan terakhir Ustaz Faiz tadi berkaitan dengan nak pegang logik mana satu, fitrah mana satu, nak pegang fitrah Aristotle ataupun nak pegang fitrah Yazid bin Harun yang dibawa oleh Al-Bukhari. Dia kata dua-dua boleh pegang. Pada kita tidak. Fitrah semula jadi manusia itulah yang ditekankan di dalam Al-Quran. Apabila Al-Quran bawakan ayat, membawa maksud di sebalik ayat itu, apa yang difahami oleh orang ramai daripada ayat itu ketika itu, itulah yang nak disampaikan oleh Al-Quran dan itulah realiti. Al-Quran tak ada double meaning. Orang awam faham macam tu, tapi kalau betul-betul nak mendalam, keluarkan kamu daripada fitrah pemahaman orang awam, bina fitrah baru. Tak. Kita tak setuju dengan kaedah ini. Itu isu seterusnya yang berkaitan dengan fitrah mana nak pegang. Seterusnya, apa yang saya sebut dalam podcast saya dan sebagainya, bukanlah maksud saya nak mengatakan Asy'ariyah terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan maksud saya. Dan saya ulangi berkali-kali di mana-mana pentas. Asy'ariyah, Maturidiyah masih lagi dalam ruang lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma saya nak tekankan bahawa salaf tidak memahami dengan cara itu. Salaf tidak memahami dengan cara itu. Dan yang kedua saya nak tekankan, yang paling mudah untuk orang awam adalah sebagaimana yang difahami oleh para salaf. Itu yang saya nak tekankan. Asy'ariyah musbiti sifat. Pada saya mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apakah pemahaman salaf begitu? Tidak. Dan saya bertanggungjawab untuk jelaskan.
Sebagaimana kita nampak simplistiknya pemahaman salaf sangat mudah untuk diikuti dan firm, solid. Allah ada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mendengar. Bila Allah kata Allah dengarlah. Bila Allah kata Allah lihat, Allah lihatlah. Bila Allah kata Allah berbicara dengan kamu di akhirat, kalau Allah berbicaralah. Bila Allah hancurkan kesemuanya, tidak ada apa yang tinggal. Allah bertanya, limanil mulkul yaum. Allah lah yang menjawab, lillahil wahidil qahar. Itulah yang difahami, firm dan solid. Tapi saya terpaksa menjelaskan bahawa mekanisme Asy'ariyah berbeza-beza. Di sini ada mekanismenya dan di situ ada mekanismenya. Saya bukan nak kata dia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi kita kena berlaku adil. Kalau ingin mencari pendirian yang solid, maka telah tentu itu adalah pendirian salaf. Dan kalaulah ada rakan-rakan Asy'ariyah yang terasa hati dengan penjelasan saya minta maaf kalau tuan-tuan terasa hati. Tapi yang saya ceritakan, itulah mazhab Asy'ariyah. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah. Perbahasan yang sangat mendalam dalam bab itu. Dan itulah yang ditakrirkan oleh para a'immatul Asy'ariyah apabila mereka menyebut tentang ta'alluq tanjizi hadis adalah mujarrad idhafah. Saya berlaku jujur. Kalau tuan-tuan marah dengan saya minta maaf kerana kesalahan, kemarahan itu. Tapi saya telah bercakap apa yang ditulis oleh kitab-kitab. Kalau ingin membantah, bantahan mesti datang daripada kitab untuk menunjukkan tak, bukan yang macam kamu faham. Dia ada wujudnya. Kena bawa daripada kitab lah. Tak bolehlah kita bantah semata-mata, hang tak reti mazhab Asy'ariyah, hanya pemahaman salah.